Tengok isteri kita mandi seumur hidup tak pernah ikut sunnahnya, tak ada mandinya tu pecah badan 5. Kita mandi hadas besar, badan kita bagi kepada berapa bahagian? 5 bahagian. Dah ambil wuduk, dah bersihkan najis apa semua, jangan mandi dulu. Nanti mandi badan dah basah. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur puji pada Allah Taala. Selamat kita berjumpa pada pagi ini dalam sesi membaca kitab kita. Kita baca kitab Muhimmah kita. Sampai pada bab tanggungjawab suami terhadap isteri ya. Kita wajib mengajarkan isteri kita hukum-hukum asas fiqah. Walau kita kahwin anak mufti, walau kita kahwin anak qadi sekalipun. Dah jadi isteri kita kena periksa. Kita kena cek isteri kita itu tanggungjawab kita, tuan-tuan sekalian. Khususnya kita dalam PKP ni, janganlah kita jadi orang tua tak pernah sekali pun kita dengar anak kita punya bacaan. Tak pernah sekali pun seumur hidup kita dengar anak kita punya Fatihah. Sekali seumur hidup pun tak pernah tengok anak kita punya ambil wuduk. Sekali seumur hidup pun tak pernah kita tengok kalau cuci mukanya tu semua cover semua sekali ataupun tidak. Kita kira bapa yang lalai. Nanti yang akan mula tahan seorang laki-laki yaumil akhir ketika nak menuju ke syurga ialah isterinya, kemudian anak-anaknya. Cukup dengan satu orang punya tuntut saja membuat seorang itu menjadi muflis ya. Dia minta, ya Allah, aku nak minta tuntut dengan si fulan ini. Dia tak sebut suami, tak sebut abang, tak sebut siapa lagi pun. Anak apa tak panggil nama bapa, tak panggil nama ayah lagi, dengan fulan aja dipanggil lah. Dengan fulan ini. Nanti apa? Minta, aku beri kau cukup, makan minum cukup, semua kemewahan cukup, makan nasi ada, makan rojak ada, makan angin ada, wah, pakaian pun ada, barang kemas pun ada. Tapi apa ilmu aku dapat, apa amal aku dapat? Lihat isteri fulan pahalanya bergunung, lihat begini, aku apa dapat? Aku rugi jadi isteri kau. Allah, jangan sampai isteri kita tuntut kita begitu ya. Begitu macam mana? Kalau di dunia dia tuntut-tuntut, kita tak suka boleh lepas cerai, sana dah tak boleh lagi ya. Allah, bayar dengan segala pahala kita, tak cukup dosa dia timbunkan pada kita. Sebab itu kita lihat tanggungjawab laki-laki begitu besar. Sebab itu orang perempuan diminta satu saja, taat dengan suami. Taat dengan suami ya, patuh dengan suami. Tanggungjawab suami lagi besar. Tak ada cerita perempuan nanti nak masuk syurga suaminya tahan. Ya Allah, ini perempuan ini dulu dia beristeri aku, dia tak lain, dia tak menjadi tanggungjawab dia. Tak menjadi tanggungjawab dia ya. Muka surat 71 sampai yang ketiga, dan demikianlah lagi. Baik. Dan demikianlah lagi wajib atas suami bahawa belajar akan bicara haid dan nifas, dan wajib pula ia mengajar yang demikian itu akan isterinya. Dan wajib pula mengajar bagi mandi janabah dan mandi haid dan nifas dan wiladah. Yang haid dan nifas siapa? Isterinya. Yang haid dan nifas isterinya. Tetapi yang kena belajar suaminya. Tak boleh tidak. Kita kena faham. Kita kena faham. Kemudian kita mengajarkan dia. Jangan tanggungkan. Kita bukan haid dan nifas. Tapi engkau duduk sama dengan orang yang haid dan nifas. Iaitu isteri anda. Tak boleh anda tidak tahu ya. Orang perempuan yang haid dan nifas tetapi dia tak faham, yang faham suaminya, kena belajar dan mengajar. Kalau dia tak mampu sangat, wajib dicarikan guru yang boleh mengajar. Kalau ada guru yang betul, kalau susah cari guru, minta maaf. Kadang-kadang bab haid dan nifas ini ustazah pun kadang-kadang tak sepaham sangat tau. Ya, kalau suami yang punya faham lain. Lagi dia faham, suami kalau punya faham meluruh. Nanti kes isteri dia begini, dia tahu kes awak begini. Haid dan nifas tu ikut biologi sistem masing-masing. Dan yang mengetahui kenapa suami kena tahu, sebab yang akan haid dan nifas isteri awak kena tahu dia, tubuh badan dia punya haid macam mana, tubuh badan dia punya nifas macam mana. Kalau dia belajar kat madrasah secara open, perempuan haidnya 1 hari minimum, maksimumnya 15 hari. Kalau ada darah tak boleh sembahyang, kalau lebih dah kira istihadah. Dan kalau begini, kalau sembahyang begini, kalau lambat begini, kalau cepat begini umpamanya. Tapi awak yang tahu bila dia datang haid, bila dia bersih haid, pukul berapa dia boleh sembahyang, pukul berapa dia dah mula tak boleh sembahyang. Yang tahu siapa? Ustazah ke? Kan suaminya yang tahu. Jadi kalau isterinya awak punya pattern begini, dia kasih yang betul-betul exactly dia punya pattern. Semacamlah dia ajar masak,
Kalau ajar masak, setakat belajar masak sama kat luar, bilang masak sukatannya begini, sukatan begini. Tapi kalau ajar masak di rumah kan lain, ikut kuali kita, ikut periuk kita, ikut kukusan kita, ikut saiz kita. Yang akak belajar, kalau masak kuih, sekian loyangnya begini besar, begini banyak bahan-bahannya. Tapi yang kat rumah loyangnya begini. Maka kena sama tak dia punya sukatan? Dah tentu lain. Betul lain. Jadi yang dia ajar yang dia punya. Jadi suami yang ajar fiqah tu tentang wuduk yang isteri punya tailor-made. Tubuh badan kau hukumnya begini. Jadi dia kena tahu isterinya, dia kena pantau, dia kena mengajar isterinya. Tak boleh tidak. Haid. Kita sebut di sini ya. Haid minimum berapa hari? Paling kurang haid berapa hari? 1 hari 1 malam. Dalam tempoh 15 hari asal ada accumulation of 24 hours, haid tu namanya. 24 jam. Tak sampai bukan haid. Asal ada darah kena stop berhenti sembahyang, stop berhenti puasa. Baik. Beradat haid seorang perempuan, beradat haidnya taruhlah beradat haidnya 7 hari. 7 hari, ya. 7 hari. Maksimum haid perempuan berapa? 15 hari. Bagus. Perempuan apa minimum haid 1 hari 1 malam. Taruhlah adatnya biasa isteri kita 7 hari. 7 hari, lepas hari ke-7 dia berhenti. Kemudian hari ke-8 dia bersih sembahyang, hari 9 dia bersih, dia sembahyang, dia puasa, ya, dia sembahyang, dia puasa, hari ke-8, 9, 10. Dia sembahyang, puasa semua, suami dah bersama dengan dia. Kemudian hari ke-11 datang lagi darahnya. Apa nak bikin? Boleh teruskan sembahyang, boleh teruskan puasa? Tak boleh. Kenapa? Masih dalam tempoh 15 hari, kena stop. Stop, tengok bila berhentinya. 12 dia berhenti. 12 dia berhenti. Taruhlah 12 dia berhenti. Jadi sekarang haidnya tu dikira sama sekali berapa hari? Mula-mula 7 hari, berhenti 3 hari, tambah lagi 2 hari. Jadi sama sekali haidnya berapa hari? 7 hari kah? Ataupun 10 hari, ataupun 9 hari kah? Ataupun 12 hari kah? Haidnya kiranya berapa hari? 12 hari. 12 hari. Kira 12 hari. Kerana semuanya masih dalam 15 hari, maka semuanya adalah kiranya haid. Awak haid. Jadi apa? Jadi saya dah sembahyang 3 hari. Awak kira sembahyang dalam hadas besar. Tapi dimaafkan kerana ketika itu tak ada darah. Awak sangka awak dah suci. Suami dah bersama dengan dia. Dimaafkan. Kerana dia sangka isteri dia sudah suci. Saya sudah puasa. Tak sah puasa awak. Kiranya awak puasa dalam hari-hari haid awak. Jadi awak kena qada berapa hari? 12 hari. Yang awak dah puasa 3 hari, tak pakai. Kerana awak kira puasa dalam tak sah puasa awak. Kerana awak puasa, syarat sah puasa suci daripada haid dan nifas. Sedangkan awak belum suci dan haid dan nifas. Begitu ya. Baik. 12 hari semuanya sekali. Baik. Kemudian kalau setengah ketiga pula, biasa haidnya 7 hari. Tapi kali ini, batu suami kena tanya. Almarhum guru saya Ustaz Ahmad Sanayi mengatakan kalau orang perempuan dalam haid yang paling rajin tanya ialah suami. Apa tanyanya? Dah bersih? Dah bersih? Itu dia paling rajin tanya. Dia bilang itu tanya ada makna. Jangan tanya ada makna, biar tanya yang bermakna. Awak dah bersih? Tengok. Biasa 7 hari. Belum bersih bang. Ini kita sambil bukan cerita ya, sambil faham fiqah ya. Biasa 7 hari. Belum bersih bang. Ni dah 9 hari ni. Dah berapa hari lambat? 2 hari dah ekstra lambat. 9 hari belum bersih. 10 hari belum bersih. 14 hari belum bersih. Hari ke-15 betul penghabisan dia bersih. Haidnya kira berapa hari? 15 hari. 15 hari ya, hukumnya 15 hari. Baik, hukumnya 15 hari. Baik, hukumnya 15 hari. Bulan depan pulaknya beradat haidnya biasa 7 hari. Sekali bulan ini 7 hari ada haid. 8 hari ada haid, 12 hari ada haid, 14 hari ada haid, 16 hari masih haid. Apa itu hukumnya? Istihadah. 16, 17, 18 masih ada haid. Istihadahnya bermula bila? Istihadahnya bermula bila? Hari ke? Bukan hari ke-16, hari ke-8. Hari ke-16 ketahuan dia istihadah. Hari 16 baru ketahuan dah lajak ni, istihadah ni maknanya. Hari 16 ketahuan di istihadah. Tetapi istihadahnya bermula bila? Habis haid, sambung istihadah. Habis haid biasanya berapa? 7 hari. Sebab tu suami kena tahu hukum isteri kau. Tak payah tanya hukum perempuan lain.
Isteri kena tahu dan suami tempat rujuk dia. Awak punya haid biasa 7 hari. Awak tahu bang? Ya, saya kira. Saya kira. Jadi awak punya istihadah bermula hari ke-8. Jadi hari ke-8, ke-9, ke-10, ke-9 sampai ke-15 awak wajib qada sembahyang. Awak wajib qada sembahyang. Ketika tu dia tak sembahyang sebab masih ada darah dan belum 15. Tapi sekarang ketahuan bahawasanya dia istihadah, backdate. Kira balik semula, bermula balik semula istihadah awak bermula apabila akhir tamat haid awak. Haid awak biasa 7 hari, maka 8 hari kira dah mula istihadah, kena qada balik sembahyang. Kena qada balik sembahyangnya. Begitu ya. Isteri datang haid. Biasa datang haid 7 hari. Tiba-tiba datang haid hanya 2 hari. Stop. Bersih, tak ada apa semua. Mandi, sembahyang. Puasa semua. Kemudian dia berapa? 2 hari. Kemudian bersih 15. Biasa 1 bulan tau, 30 hari. Dia datang 7 hari, bersih 23 hari. Cycle dia. Kali ini dia datang 2 hari, kemudian bersih 15 hari, kemudian datang lagi 2 hari. Berapa kali haidnya? Berapa hari haidnya? Dan biasanya komplitnya ialah 30 hari cycle. 7 hari, 23 hari. Kali ini 2 hari haid. 15 hari bersih. 2 hari lagi datang haid. Jadi sama sekali berapa hari tadi? 2, 15, 17, jadi 19 hari. Cycle biasanya ialah berapa? 30 hari. Yang ini 2, 15, 2. Haidnya kira berapa hari? Haidnya kira 2 hari. 15 hari kira suci. Kenapa? Minimum suci 15 hari. Maka yang lagi 2 kira haid baru. Tak kira sama sekali berapa banyak. Yang lagi 2 kira haid baru. Kenapa? Berselang dengan 15 hari suci. Berselang dengan 15 hari suci. Yang 2 hari tu kira haid baru. Kira haid baru. Kira haid baru. Kenapa? Berselang 15 hari suci. Bermakna sekarang cycle awak sudah berubah. Cycle awak semua. Sehingga dia tetap balik semula ataupun dia kekal begini. Maka suaminya monitor. Dan kena tahu haid dan nifas. Kena selalu telefon isterinya. Pukul 2 telefon isteri. Telefon. Halo, apa khabar? Dah masak semua? Dah masak bang? Dah kemas dapur semua? Tengah duduk rehat. Dah sembahyang zuhur? Jangan tanya, dah makan tengah hari? Dah. Dah, Alhamdulillah. Dah sembahyang zuhur? Dah uzur bang? Dah uzur. Tengok jam pukul 2. Datang tadi pukul berapa? Oh, datang uzur pukul 1:30. Tengok jadual. Zuhur 1 suku. 15 minit sempat tak adik sembahyang? Jadi maknanya dia belum sembahyang tadi. Jadi belum sempat zuhur dia. Belum sempat tengah nak sembahyang. Nak ambil sembahyang tengok dah ada merah dah. Jadi maknanya dia sudah uzur pukul 1:30. Dan zuhur masuk pukul 1. Dan dia belum sempat zuhur. Dan 15 minit cukup untuk dia buat zuhur. Catat. Biasa bersihnya berapa hari? Taruhlah 7 hari. Sudah bersih? Sudah bersih. Bersihnya pukul berapa? Bersihnya pukul 5 petang. Pukul 5 petang. Sembahyang apa dia kena buat? Asar dan qada zuhur. Yang ada perempuan tak tahu tau dia kena qada zuhur. Setengah tempat kalau kita bacakan gini nanti ramai mukanya maaf cakap muka blur. Dia nak tanya dia segan. Ada yang tengah dia tanya, kena qada zuhur ustaz? Kena qada zuhur. Selama ni saya tak pernah buat. Awak kena qada. Kira awak haid berapa lama? Tak banyak. Awak seumur hidup akhir balik taruh umur berapa? Taruhlah umur 12 ke 11 ke. Sekarang umur berapa? 51 tahun. 51 tahun. Darah belum berhenti umpamanya. Berapa dah haid berapa lama? 40 tahun. 40 tahun berapa bulan? 40 tahun, 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. 12 kali 40 berapa? 480 aja tak banyak. 480. Itu pun kalau awak berhenti asar. Kalau awak berhenti zuhur lain cerita pulanya. Jadi asar. Tanya, dah sembahyangnya tadi? Dah bang? Tengok balik isteri dia dah pakai telkong. Dah sembahyang asar, maknanya dah bersih. Zuhurnya dah buat. Oh, ya tak ya. Ya tak ya tu maknanya dia tak jaga punya isteri. Mana boleh ya tak ya. Buat nah. Tengok. Baik, qada zuhurnya. Tanya, zuhur yang 7 hari lepas awak ada buat? Yang saya telefon awak, rupanya suami aku telefon bukan berapa dia nak cek solat aku, rupanya dia nak monitor. Yang 7 hari lepas punya tu yang masa saya telefon awak bilang dah habis masak, belum sempat sembahyang, dah ada qada. Dah bang, alhamdulillah saya dah qada. Bagus, alhamdulillah.
Kena tanya itu semua, kena tanya isteri kita. Sampailah awak mantap hati berapa bulan, itu baru-baru kahwin lah tanya ya. Sampai dah berapa bulan, awak tengok dah setahun, dah berapa bulan, asal awak tanya, dah bang, tanya, dah clear bang, alhamdulillah, isteri aku taat. Isteri aku taat pada Allah Ta'ala. Isteri aku tahu hukum syarak. Tahu hukum syarak. Tengok cara apa mandi hadasnya macam mana, niatnya macam mana. Tengok isteri kita mandi seumur hidup tak pernah ikut sunnahnya, tak ada mandinya pecah badan 5. Kita mandi hadas besar, badan kita bagi kepada berapa bahagian? 5 bahagian. Dah ambil wuduk, dah bersihkan najis apa semua, jangan mandi dulu. Nanti mandi badan dah basah, nanti kemudian kalau tak terkena air mandi hadas besar, diingatkan dah basah, tapi tadi basah mandi tadi. Jangan mandi dulu. Semua dah bersihkan najis, ambil wuduk. Dah ambil wuduk, semua ngadap kiblat. Badan kita bagi berapa? 5 bahagian. Kepala semua sampai tengkuk, sampai leher lah. Semua 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian kanan hadapan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian kanan belakang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian kiri hadapan sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian kiri belakang sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau mandi mayat terbalik. Mandi mayat kepala dulu. Kemudian depan kanan, depan kiri. Belakang kanan, belakang kiri. Kalau orang hidup, kanan hadapan, kanan belakang. Kiri hadapan, kiri belakang. Sebab orang hidup dia boleh paling-paling sendiri. Kalau orang dah mati, kita jadi tak banyak bolak-balikkan mayat. Begitu. Jadi cek isteri kita mandinya macam mana, niatnya macam mana. Ingat, kalau mandi hadas besar kerana haid dan nifas, sunat mazhab kita Syafi'i, lafazkan haid dan nifasnya. Saja aku mengangkat hadas besar dari haid kerana Allah Ta'ala. Kalau janabah kerana bersatu dengan suami, suami kalau bersatu dengan isteri ataupun mimpi, suami tak ada cerita mandi haid dan nifas. Hadas besarnya 1 saja. Tapi orang perempuan hadas besarnya 2. Hadas besar biasa dan hadas besar haid dan nifas. Pantang larangnya lagi banyak. Setengah ulama mengatakan hadas 3 bagi perempuan. Hadas kecil, hadas pertengahan, hadas besar. Ataupun hadas kecil, hadas besar, hadas terlebih besar. Maka niatnya sayugia dibezakan. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala, kalau bersama dengan suami tadi malam. Saja aku mengangkat hadas besar dari haid kerana Allah Ta'ala. Itu kalau bersih daripada haid. Kerana apa? Ketika haid, pantang larangnya lebih tak? Pantang larangnya lebih. Pantang larangnya lebih. Maka pantang larangnya lebih. Maka dia punya hadasnya terlebih besar. Maka niatnya sayugia membezakan. Sunat dalam mazhab kita Syafi'i. Ada mazhab mengatakan wajib sebut haid dan nifasnya pada mandi hadas haid, hadas, nifas. Pada mazhab kita Syafi'i, sunat keluar daripada khilaf ulama yang mengatakan wajib ya. Begitu ya. Jadi semua kena ajar isterinya ya. Kena ajar isterinya haid, nifas, semua kena ajar isterinya. Jadi isterinya tahu. Istihadah kena ajar isterinya. Jadi tidak apa, semuanya dia bikin rupanya tak betul isteri aku punya sembahyang, tak betul isteri aku punya mandi pun tak betul. Mandi pun tak betul. Jadi kena cek dan kena jaga isterinya punya haid dan nifas dan istihadah. Baik. Mandi wiladah, mandi kerana beranak semua tu, mandi nifas semua tu ya. Nifas berapa hari nifas? Nifas minimumnya selahdah. Sekali keluar, darah keluar, tak ada darah lagi, mandi. Maksimumnya 60 hari. Betul ya, orang kita nifasnya apa, pantangnya 40 hari. Kita beranaknya sakit. Orang Afrika tidak tahu. Saya biasa di Hadramaut kan berkawan orang Sudan, orang Somali apa semua. Orang Afrika yang Sudan, yang Nigeria, tough rupanya. Dia boleh tanya kita tau. Sahabat saya, guru saya lah, Abi Muhammad, Syekh Muhammad As-Sudani. Dia bilang, katanya orang perempuan kau kalau beranak sakit dia. Perempuan kau beranak tak sakit? Dia macam zebra. Sebab dia punya hidup dia begitu. Dia tengah nak beranak, tengah kerja-kerja, tengah cuci-nyuci. Alamak, perut aku sakit dah. Gini. Bading, atau keluar baby. Dah keluar baby, tengah baby semua dah gitu bersihkan. Itu jam juga boleh bangun, boleh angkat air, boleh apa. Sebab dia duduk Afrika, dia punya cara begitu. Cara dia begitu. Nak beranak dia macam zebra, dia tak sakit. Dia bilang, kata orang perempuan kau nak beranak sakit dia sampai baring kena gitu. Orang dia kuat. Dan dia punya minum pun orang Sudan, kita ingat negerinya panas kan, maka minumnya banyak. Dia punya minum pun macam kijang, macam rusa. Rusa ada minum aja tak?
Tidak kan? Dia datang satu grup, dia minum sekali, dah cukup. Diorang ikut style gitu. Dia bilang kalau pagi, yang lebih tua, yang lebih warak, makin lambat minumnya. Yang pagi-pagi hanya minum cawan kopi, cawan kecil saja untuk segarkan. Dah. Yang minum untuk liquid badan, minumnya lepas makan tengah hari. Sama ada kadang pukul 11 ataupun lepas pukul 1 lepas makan tengah hari, baru minum satu koleh, minum. Sekali aja. Sekali aja. Dan negeri kami panas, kalau banyak minum nanti lembik badan, nanti lemah. Jadi diperlukan badan yang seimbang dengan cuacanya. Cuacanya kering, badannya pun kering, baru boleh salam. Cuacanya kering, badannya basah. Jadi tak kena. Jadi badan dia pun boleh melayang dalam cuaca yang panas begitu. Subhanallah. Dia punya minum macam zebra. Jadi dia punya beranak pun macam zebra. Jadi dia bilang, oh katanya orang perempuan kalau beranak sakit dia. Ya sakit, perempuan kau tak sakit. Dia bilang dia kalau nak beranak tengah kemas-kemas, tengah giling-giling, tengah apa, alamak nak beranak lah. Aduh. Baring sekejap, tekan, dah keluar baby. Dah keluar baby, bersihkan apa semua, mak bidan apa semua. Itu jam juga. Terus pakai alat lapik, itu jam juga boleh kerja. Orang perempuan dia tough. Kalau nak isteri yang senang itu kahwin orang Afrika. Isteri kita kalau nifas kena jaga. Yang nama nifas 4 kali haid. Kerana orang perempuan ketika dia bunting, darah haidnya ada, tapi tertahan selama 4 bulan. 4 bulan. Apabila roh ditiupkan pada baby, maka yang sepatutnya dia jadi darah haid bertukar menjadi makanan baby. Maka haid yang ada 4 bulan tu tertahan. Apabila keluar baby, keluar darah itu, haid yang tertahan 4 bulan akan keluar. Sebab tu dalam mazhab kita Syafi'i, haid 4 nifas 4 kali haid, maksimumnya 60 hari. Maksimum haid 15 hari, maksimum nifas 60 hari. Maksimum nifas 60 hari. Maka itu maksimumnya. Pantangnya, nak bertungkunya, nak bersengkaknya, nak berbengkungnya, nak berpilisnya, yang ada orang 40 hari, yang ada tempat 41 hari, yang ada tempat 44 hari. Kalau sini biasanya berapa? 40 ya, 40. Yang 40 yang ada begitu, yang ada sampai 60. Suka tingkau. Kau nak jaga kesihatan, nak buat rawatan 40 hari, 60 hari suka tingkau. Tapi pantang sembahyang, tak ada darah sembahyang. Kalau beradat, maka nifas itu apabila sudah keluar baby, darah yang tadi tertahan 4 bulan keluar 4 cycle keluar. Jadi kalau biasa orang perempuan haidnya 7 hari, lebih kurang nifasnya berapa hari? 28 hari, 30 hari begitu. Begitu ya. Kalau haidnya biasanya 10 hari, maka dijangkakan nifasnya 40 hari. Baik, jadi kalau dia mau 28 hari, 30 hari dah bersih, mandi. Walau masih sakit sekali, walau bersalin sakit, 30 hari mandi, sembahyang. Lepas tu kau nak berbengkung, kau nak berurut, berapa semua, suka tingkau. Sembahyang dah habis hukum. Dah kena mandi ya. Itu kalau bersalin biasa. Kalau bersalin cesarean operation, lagi cepat. Potong, keluar baby, darah doktor clearkan sekali. Nifasnya kadang-kadang 4 hari aja. 3 hari 4 hari aja nifasnya dah tak ada. 3 hari 4 hari dengan plaster, juga kau mandi. Sapu tayamum apa semua apa yang patut semua. Bertayamum semua, sembahyang. Walau baru hari kelima, darah dah stop. Kalau beranak operation lagi nifasnya sikit, kadang-kadang 4 hari saja sudah habis nifasnya ya, begitu. Semua suami kena tahu. Dan yang suami yang masih ada nifas, masih yang ada haid, masih bersalin, itu isterinya yang muda ke yang tua? Yang muda. Jadi suaminya pun biasa muda. Jadi maknanya dari awal kahwin kau dah kena tahu hukum ini. Awal kahwin dah kena tahu hukum ini. Sayugianya, adakan khusus rumah tangga, ini semua di-coverkan. Jadi tak menjadi suami kecuali dah tahu, dah cover hukum haid, nifas, fiqahnya dah faham. Hukum hal-hal keperempuanannya semua gitu. Baik. Kalau tidak, awak punya isteri kalau kena istihadah, jadi istihadah, jadi mutahayyirah mutlaqah. Orang yang bingung, tak tahu. Biasa haid berapa hari? Tak tahu. Datang pagi ke petang? Tak tahu. Datang awal bulan ke tengah bulan? Tak tahu. Tiba-tiba sekarang dah 60 hari tak ada berhenti darahnya. Maka payah kesnya kalau begitu. Payah kesnya. Jadi suami kena tahu
Jadi isterinya kalau tahu paling-paling tidak dia jadi mustahadah yang ada taukumnya. Kalau dia bingung, paling-paling tidak jadi mustahadah nisbiyah, dengan nisbah waktu, dengan nisbah hari. Ya, dia tidak jadi mutahayyirah tu yang bingung, mutlaqah yang mutlak. Tak sampai jadi begitu, ya. Jadi kena faham, suami kena faham hukum haid dan nifas, isteri kena tahu ketika haid dan nifas apa dia boleh buat, apa dia tak boleh buat, semuanya begitu, ya. Apa dia boleh baca, apa dia tak boleh baca. Sepanjang 7 hari nak tidur tak baca ayat kursi pun, dalam badan dia kotor, tak baca ayat-ayat apa, kena hantu. Baca apa yang boleh baca, baca zikir-zikir yang boleh baca, ayat Quran. Ketika itu kita dah masuk dalam bab zikrullah. Jadi nak tidur baca ayat kursi boleh. Selama seminggu makan tak baca bismillah pun, sebab bismillah kan ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Makan alamak ayat Quran tak baca pun, baca bismillah tu kan ayat Quran, tu dah kira masuk zikir. Tu dah masuk zikir, ya. Baca. Suami kena tahu semuanya, mandi haid, mandi wiladah, semuanya kena tahu semuanya tu, ya. Tak boleh tak tahu. Kenapa suami kena tahu? Sebab awak kena jaga, awak tak boleh jaga banyak perempuan. Satu perempuan aja awak jaga, isteri awak. Dan isteri awak kena tahu hukum yang macam mana. Dia tak payah tahu hukum yang menyeluruh pun tak apa. Dia tahu hukum yang hubung kait dengan diri dia saja. Aku haid sekian, nifas sekian, mandi aku sekian, qada aku sekian. Yang jaga dia, suami kena jaga satu orang saja, satu perempuan saja, isterinya. Isterinya merujuk kepada siapa? Hukum yang khas untuk diri dia saja daripada suaminya. Jadi suami kata, oh isteri aku patternnya begini, masuk hukum ini. Bulan depan ataupun dah lama-lama, kadang-kadang dah nak menopause, dah tua, darahnya mula lari. Maka awak sekarang hukum begini. Kadang yang orang selalu jadi istihadah, sama ada baru perawan. Jadi anak kita, maknya bilang, anak kita dah perawan bang. Dah perawan, jaga berapa hari. Bulan ini sikit, bulan depan kadang-kadang bulan kedua jadi istihadah. Pasal dia sangkut yang bulan pertama dia keluar jadi istihadah. Kena cek sampailah regular haidnya. Bulan berapa dah masuk regular. Sekarang regular anak kita rupanya haidnya 7 hari ke 8 hari, kita dah tahu. Begitu, ya. Isteri pun tahu. Isteri pun begitu, ya. Kena cek. Nanti dia nak putus haid, dan nak habis haid, dan nak menopause pun gitu. Kadang darahnya tak regular, kadang datang banyak, kadang tumpah darah pun ada, ya. Kadang tak datang darah dah 3-4 bulan. Ingatkan bunting, rupanya belum tak bunting. Sekali ingatkan dah terus berhenti, lepas itu datang sampai setahun tak stop pun ada juga. Jadi kita tahu hukum isteri kita. Kau tak payah tahu hukum isteri orang lain, kau tahu hukum isteri kau aja sudah cukup. Begitu, ya. Jadi suami kena tahu, kena tahu hukum-hukum fiqah ini semua. Tengok, penting tak suami tahu? Penting, ya. Jangan suami semua tak tahu. Saya manalah tahu, awak yang datang haid, saya manalah tahu. Dia kan isteri kau kena jawab sembahyangnya, puasanya, semua, ya. Dan setengah daripada yang wajib atas suaminya mengajar ia akan isterinya apabila putus darah haid dahulu daripada waktu maghrib, sekira-kira lulus takbiratul ihram, maka wajib ia mengqada'kan sembahyang zuhur dan asar itu. Dan manakala putus darah haid itu dahulu daripada subuh, sekira-kira lulus takbiratul ihram, maka wajib atasnya mengqada' sembahyang maghrib dan isyak. Begitu, ya. Jadi tengok, kalau bersihnya waktu malam, penghujung waktu isyak, cadar cukup takbiratul ihram saja. Dia kena qada' isyak dan maghrib, ya. Kalau asar sebelum maghrib, kadar takbiratul ihram, bukan kadar sembahyang, ya. Kalau yang awal yang tadi kadar sembahyang, zuhur pukul 1 suku, dia datang pukul 1.20, 5 minit cukup sembahyang. Zuhur pukul 1 suku, dia datang 1.16, 1.17. Sempat tak? Tak sempat, kan? Zuhurnya tak wajib. Tapi kalau yang penghujungnya tu hanya takbiratul ihram pun sempat. Maghrib pukul 7.15. Dia bersih pukul 7.14. Kena sembahyang tak asarnya? 1 minit sempat tak sembahyang asar? 1 minit tak sempat sembahyang asar, tapi 1 minit sempat takbiratul ihram. Asar dia kena buat. Apabila asar dia kena buat, zuhur dia kena qada' sama. Begitu, ya. Dengan syarat lepas maghrib tak datang mani' lain. Mani' itu apa? Pencegah lain. Putus haid lepas maghrib jadi gila, lain hukum.
kesian jadi gila isteri aku, umpamanya. Lepas maghrib terus clear, maka dia kena qada asar itu. Maghrib 7.15, dia punya putus darah 7.14.57 second. 7.14.57 darah stop. Tengok 1, 2, 3 second. Orang pun bang maghrib. Asar kena buat tak tadi? Lulus takbiratul ihram tak? Cuba ukur takbiratul ihram saya berapa minit? Allahu Akbar. Berapa second? Allahu Akbar berapa? 2 second. Jadi engkau putus pukul 7.14.57 second. Dia ada 3 second. Sempat takbiratul ihram. Maka dalam maghrib kau kena. Apabila maghrib kena, zuhur kena. Zuhur kena juga. Zuhur kena. Kenapa zuhur kena? Sebab zuhur tu waktu jamak bagi asar. Orang yang jamak takhir pun boleh buat. Engkau lagi sudah tak sembayang satu minggu. Maka sekarang buat last waktu. Itu kalau boleh dijamakkan. Tapi kalau bersihnya pukul 11 pagi, sembayang apa? Tak ada apa-apa. Subuh tak perlu qada. Bersihnya pukul 3 petang, sembayang apa? Zuhur saja. Nanti asar buat pada waktunya lah. Begitu ya. Jadi kena faham ya. Yang nama laki kena faham ya. Yang faham waktu qada ni maksudnya begini, waktu jamaknya begini ya. Yang ada orang tak faham ya. Yang ada orang dia tak faham. Dia jangkakan dia akan datang haid pukul lepas asar. Maka dia sembahyang zuhur dia jamak takdim dengan asar. Boleh tak? Tak boleh sebab asar belum masuk waktu. Asar belum masuk waktu. Sebab yang kalau putusnya pukul 5 petang, dia kena hukum jamak takhir. Okey, tak ada hukum jamak takdim. Saya biasa datang haidnya pukul 5 petang. Jadi ni hari saya takut nanti macam mana saya sembahyang zuhur jamak asar sekali. Tak boleh. Tak boleh ya. Dia tak boleh. Before tak boleh sebab tak tahu bila datangnya. After dah tahu bilanya, bila stopnya, maka begitu hukumnya ya. Baik. Jadi kena ajarkan isterinya ya. Dia punya qada sembahyangnya yang kita katakan tadi ya. Khususnya bila baru kahwin. Baru kahwin, cek tentang isteri saya. Apa saya nak tanya awak ya, dah sembahyang, dah begini, dah bersih, dah bang, alhamdulillah. Bagus, alhamdulillah. Bulan depan cek lagi, alhamdulillah. Puasa ni ditakoni. Ini dah bulan Rejab. Saya nak puasa sunat lah. Awak ada puasa qada lagi? Puasa? Ada juga bang. Baki berapa hari? Baki lagi 7 hari. Ya, 7 hari. Banyak tak? Banyak. Dah bulan Rejab ni. Ramadan yang lepas ni baru pertama kali jadi bini engkau. Ramadan lepas hutangnya berapa hari? Hutangnya pun 7 hari. Hutangnya 7 hari, masih baki lagi 7 hari. Bermakna dah qada belum? Belum qada. Ini dah bulan Rejab. Nasib baik aku tanya. Kalau aku tak tanya macam mana agaknya? Tak buat bodoh saja. Kalau gitu besok jugalah qada. Tahan awak puasa sunat, temankan dia, pastikan dia qada. Kemudian slowly tanya, tahun-tahun lepas-lepas punya ada tertinggal tak? Ada juga bang. Orang perempuan batal puasanya kerana haid dan nifas wajib. Tapi qadanya dia punya batal puasa automatik. Qadanya tak automatik tau. Kena cek suami, kena cek semua isteri punya qada semua. Yang kata perempuan, laki yang tak haid nifas pun kadang-kadang tak qada puasanya, tak automatik. Ini kan pula perempuan, kadang-kadang tak automatik. Cek balik semula. Besok saya nak puasa sunat. Ini dah bulan Rejab. Taruhlah dia kahwinnya bulan Jamadil Akhir gitulah ya. Ini bulan Rejab, saya nak puasa sunat. Awak ada puasa qada? Dah habis bang? Kita alhamdulillah adik-beradik bapak jaga dari anak dara dulu. Bulan puasa 6 aja semua sebelum bulan Syawal habis, qada kita dah habis, pak. Ya. Bagus, alhamdulillah. Isteri aku bagus. Bapak mentuanya pun bagus. Begitu macam ya. Jadi kita tahu hukum. Jadi tahu dengan isteri tahu hukumnya, wajib ya, wajib ajar ya. Macam mana nak ajar kalau kau tak tahu? Asyik nak kahwin, asyik belajar ekonomi cukup. Nak beli rumah besarkah, nak kereta besarkah, tilam besarkah, itu saja. Tetapi tak ada fikir tentang salat isteri kau, puasa kau. Dia tuntut, kau tak ajar dia tuntut.
Ingat nampak baik tu, hari-hari masak asam pedas, masak ukar lemak, dalam rohani dia dahaga. Yaumil akhir kau kena tuntut. Dan apabila mengajar oleh suaminya dengan segala hukum yang tersebut itu, maka tiadalah harus bagi isteri itu keluar kerana belajar yang demikian itu. Tak boleh keluar kecuali dia keluar dapat pahala sunat dengan izin suami. Tapi kalau suami tak nak ajar dan tak tahu, macam mana bang, saya tak tahu, saya nak belajar dengan ustazah, dia keluar tanpa izin suami pun boleh, sebab ini hukum Allah Ta'ala, ya. Dan jika tiada ia mengajar akan yang demikian itu, maka haruslah bagi isteri itu keluar, tetapi wajib pula keluarnya, bukan tetapi, bahkan. Kalau kitab lama sebut tetapi, bahkan, ya. Maka haruslah bagi isteri itu keluar, bahkan wajib pula keluarnya. Maka haramlah atas suaminya menegahkan dia, dan harus bagi perempuan itu keluarkan kerana belajar ilmu yang terlebih daripada fardun ain, melainkan baik. Dan harus perempuan itu keluarkan. Tiada harus perempuan. Kena pakai tiada harus. Dan tiada harus bagi perempuan ini keluar kerana belajar ilmu yang terlebih daripada fardun ain, melainkan dengan izin suaminya. Setakat nak dengar-dengar kuliah ceramah gini, tak boleh tidak, mesti kena izin suaminya. Tapi kalau bab haid dan nifas, dia tak faham, suaminya pun tak faham, bukan boleh keluar, wajib keluar. Kerana nak tuntut ilmu yang fardu ain. Wallahu alam bissawab. InsyaAllah akan kita sambung lagi. Ini semua tanggungjawab suami, ya. Awak tengok, isteri ada tak? Wahai isteri, wajib mengajar suami macam mana mandi. Wahai isteri, wajib mengajar suami macam mana qada sembahyang. Ada? Tak ada, ya. Ini tanggungjawab suami. Baik itu, awak tanggungjawab satu aja, taat dengan dia. Itu aja. Dia kena jaga awak lagi. Macam-macam awak dia kena jaga. Nafkah awak kena jaga, rumah awak kena jaga, pemakanan awak kena jaga, ibadat awak kena jaga. Siap-siap untuk menghadap Allah Ta'ala. Silap-silap kena dakwa pada yaumil mahsyar nanti. Wallahu alam bissawab.